Okey. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey. So minta yang baru masuk tu minta tolong like dan share dulu kita punya analisa malam ni. Okay, lama dah saya tak live Saya rasa last saya live sebelum raya rasanya. Sebelum raya lah saya last live. So hari ni kita buat live macam biasa. Okay, sebelum ni korang tengok Cikgu Dini je kan. So hari ni korang tengok Cikgu Wan pula lah. Okay, so siapa yang kenal saya tu kenal lah. Takut nanti yang viewer lama-lama saya dah meninggalkan. Dah meninggalkan. Okay, so minta tolong like dan share dulu. Okay, kita nak tengok pair apa yang menarik untuk hari ni. Kita nak tengok pair apa yang menarik untuk hari ni sebenarnya, kan? Okay, kalau yang baru masuk tu say hi sikit. Say hi ke apa ke kan. Say hi ke saya tak nampak komen. Saya pun tak tahu saya nampak komen ke tak. Kejap Suara saya jelas kan? Suara saya jelas Saya pun tak tahu saya nampak komen ke tak. Kejap Okay, suara saya jelas. Ni pun dah ada. Jelas je, alhamdulillah. Okay, nampak. Okay, saya nampak komen awak. Okay, saya ingatkan saya tak boleh baca komen. Okay, so pair yang pertama untuk hari ni. Okay, untuk hari ni adalah pair EA. Kita akan tengok lah. Kalau korang ada request nak tengok pair apa, korang bagi tahu lah macam biasa lah kan. Okay, so macam ni kita nak tengok dulu pair EA. Okay, macam biasalah kita akan tengok ke daripada time frame daily dulu, barulah kita tengok time frame yang lain. Okay, time frame daily, time frame weekly. Assalamualaikum. Azlan Abdul Rahman, lama tak nampak. Okay, so ni adalah Euro AUD. Okay, Euro AUD. Okay, so minggu lepas dia lebih kepada bearish. Okay, Okay, tapi macam korang boleh nampak dekat sini, korang jangan tertipu. Kalau contohlah kalau korang nak tahu dia punya mungkin ini adalah fasa awal untuk EA ni nak bertukar kepada uptrend daripada downtrend. Okey, macam sebelum ni kita nampak dia lebih kepada downtrend. Okey, tapi macam sekarang ni apa yang kita nampak, dia nak bertukar kepada downtrend kepada uptrend. Macam mana kita nak tahu? Korang boleh nampak dekat sini. Dia dah berlaku satu breakout nampak tak ni? Kawasan-kawasan resistor ni. Okey, nampak tak? Dia dah berlaku breakout dah pun. Okey, dia dah berlaku breakout dah pun dekat kawasan-kawasan ni. Nampak tak ni? Okey, ambil shadow, tanda je. Nampak tu. Okey, walaupun minggu lepas dia tutup dalam keadaan bearish yang agak kuat, korang jangan tertipu dengan trend dia. Okey, korang jangan tertipu dengan trend dia. Sebab apa? Sebab dia dah berlaku breakout daripada kawasan resistor yang lepas. Okey, so kalau ini adalah the bigger time frame lah, the bigger picture lah kalau kita nampak. Kalau kita tengok dekat time frame yang lebih kecil macam contoh daily. Okey, daily ni pun korang boleh nampak dah dekat kawasan resistor ni pun dia dah breakout. So kat sini dia dah breakout dah kan, daripada bawah ni dia breakout, lepas tu sekarang dia berlaku pullback retest dekat kawasan resistance, breakout, so dah jadi kawasan RBS, resistance bukan support. So sekarang ni berkemungkinan dia akan naik lagi ke atas. Okey, itu kalau kita tengok dekat time frame yang lebih besar. Kalau kita tengok dekat time frame yang lebih kecil, kita akan nampak macam dia dah breakout dekat kawasan support ni. Sebenarnya ini hanyalah retracement. Okey, dia akan berlaku retracement. Dan korang boleh nampak dekat sini, dekat time frame H4 pun dah keluar bullish engulfing. So itu adalah petanda yang baik lah. Okey, untuk dia sambung balik dia punya uptrend, fasa yang terawal. Okey, so dekat sini di support pula kita nampak dekat time frame orang kata apa, time frame besar. Contoh time frame weekly.
menunjukkan tanda-tanda awal untuk dah berlaku breakout, penukaran trend. Dekat daily pun kita nampak dia dah tanda-tanda awal, orang kata apa, penukaran trend. Okey, so biasanya kalau kita nampak dekat time frame daily, time frame weekly dah menunjukkan perubahan trend, sebenarnya kita akan mencari dekat entry dekat time frame yang lebih kecil lah. Okey, sebab apa kalau kita nak mencari kat time frame lebih kecil? Sebab kita nak mencari confirmation yang lebih tepat. Okey, confirmation yang lebih tepat sebab kalau time frame yang lebih kecil ni kita boleh mengelakkan daripada floating yang agak tinggi dan juga kesalahan-kesalahan, orang kata apa, entry point lah. Okey, entry point kita pun tak nak floating kita terlampau lama ataupun terlampau banyak. Kan senang kalau time frame lebih kecil ni, senang kita nak cari exit point. Okey, so kat sini apa yang kita nampak dekat time frame H4 dah berlaku satunya bullish engulfing. So kita tahu dekat sini, okey, ini dah keluar petanda awal. Okey, market yang akan naik ke atas. Okey, orang kata apa, nak sambung balik kepada uptrend. Okey, macam korang nampak dekat sini, selanjutnya saya akan ajar. Okey, kalau korang tengok the bigger time frame menunjukkan dia uptrend ataupun downtrend. Kalau contoh uptrend, korang kecilkan kepada time frame H4 ataupun H1 untuk mencari entry. Kalau contoh korang nampak dekat sini, dekat time frame H4 dia menunjukkan bullish engulfing. So, tapi benda ni dah berjalan. Okey, benda ni dah berjalan. Okey, benda ni dah berjalan, tapi macam mana kita nak entry kalau kita nampak bullish engulfing ni? So, selanjutnya saya akan cakap, selanjutnya kalau korang nampak bullish engulfing ni, tandakan sahaja zone bullish engulfing ni. Maksudnya kalau bullish engulfing, tandakan open dan close candle bearish yang dah dimakan oleh candle bullish. So macam ni. Selanjutnya saya gunakan kotak lah. Okey, so kat sini saya akan tunggu untuk price patah balik and retest, reject dekat kawasan dalam ni ataupun bawah-bawah ni. Janji dia jangan close bawah daripada bullish engulfing ni. Kalau dia close bawah daripada bullish engulfing ni, kira batal. Okey, tapi kalau dia reject sini, dia reject tengah dalam ni, dia reject bawah ni, tak ada masalah. Korang boleh hold lagi. Okey, so kita akan tunggu untuk buy apabila price masuk balik dalam zone bullish engulfing ni. Dan jika dia hanya berlaku rejection, yes, kita boleh hold and then kita punya target akan ke atas lagi lah. Tapi kalau dia gagal untuk reject, dia breakout, contoh dia tutup kat bawah ni. Okey, dia tutup kat bawah ni, kita tahu maksudnya zone ni dah terbatal. Okey, so kita punya stop loss pun taklah jauh sangat. Kalau contohlah korang buy dekat sini, okey, stop loss korang hanyalah 26 pips sahaja, tak banyak pun. Okey, sebab ini kita nak cari, kita nak ikut trend big time frame. Okey, so berbaloi lah untuk kita buh stop loss 26 pip ataupun 30 pip. Okey, berbaloi kecil saja. Okey, tapi pastikan candle tu close lah. Candle tu close di bawah zone bullish engulfing ni. Kalau tak close, okey, kalau tak close, jangan korang ingat kalau contoh dia tiba-tiba dia spike ke apa ke, tapi dia tak close di bawah candle bullish engulfing ni, kita masih lagi valid. Sebab kalau dia close bawah, baru kita panggil itu batal. Okey, kalau dia close bawah daripada zone bullish engulfing ni, baru kita boleh cut loss. Kalau dia hanya lebih sikit, lepas tu dia spike atas, tutup atas, tu tak ada masalah. Sebab itu bukannya close. Okey, tu hanya shadow reject. Okey, dia ada dua kefahaman dekat situ. Korang jangan pula cuak. Okey, selalunya yang cuak ni adalah apabila kita masuk dengan lot yang agak besar, melebihi daripada equity kita, yang equity kita boleh tanggung. Nak sebut pun tersasul. Maksudnya balance lah, balance akaun korang tu tak dapat menampung dengan lot yang apa yang korang entry. So kat situ korang pun kenalah jaga money management. Okey, jaga money management. Dan juga macam biasa saya cakap, kira loss dulu. Okey, kira loss dulu. Okey, adakah korang mampu untuk tanggung loss macam ni kalau korang masuk lot macam ni? Okey, kalau tak mampu, jangan masuk lot macam ni, korang kurangkan lot yang lebih kecil. Begitu barulah korang boleh entry. Okey, faham tak? Okey, itu untuk EA. Okey, setakat ni faham tak apa yang saya cuba terangkan? Kalau tak faham, korang boleh komen. Kalau korang faham, kita akan proceed ke next pair pula. Okey, sebab kita ada beberapa pair yang kita nak tengok lagi. Okey, so kita akan tengoklah. Okey, the next pair pula. Kalau korang faham, tulis faham. Kalau korang ada soalan, ada pair yang nak saya tengokkan, korang boleh komen. Okey, jangan malu-malu. Okey, macam biasa.
Okey, sebab kat sini kita nak belajar, kita nak buat perbincangan, kita nak belajar berkenaan dengan risk, dengan reward. Okey, okey faham. Okey. So kita akan pergi ke next pair. Kalau korang ada apa-apa pair yang korang nak, kita akan tengok. Okey. Yang kedua adalah kita akan tengok EJ. Okey, yang kedua kita akan tengok EJ. Okey, macam biasa tengok weekly. Okey, tengok weekly. Saya pun tak tahu weekly dah sampai mana dah. Okey. Ya, betul. Betul tu, mana kena tunggu request baru betul. Okey, untuk EJ ni, kalau korang tengok dekat weekly dia masih lagi uptrend. Okey, dia masih lagi uptrend. Walaupun weekly yang lepas dia tunjukkan satu candle bearish, tapi korang kena faham. Okey, korang kena faham, penukaran trend takkan berlaku hanya menggunakan satu candle. Dia perlu berlaku dengan keadaan breakout. Barulah kita tahu yang wave tu dah complete, yang dia nak akan bertukar kepada trend. Baru sekarang ni kita nampak kat EJ baru je minggu lepas close dalam keadaan bearish. Bukan menunjukkan dia akan turun, tak. Kalau dia turun pun hanya sementara ataupun dia akan membuat wave yang baru dahulu. Okey, korang kena faham yang tu. Okey. So sekarang ni EJ ni kalau bagi saya dia masih lagi uptrend. Sebab dekat time frame weekly dia tak lagi dia masih lagi menunjukkan kata apa, uptrend, tak ada lagi breakout. Nampak ni kalau korang tengok dekat daily ni pun nampak tak? Okey, kalau korang nak tengok dekat daily pun nampak tak ada breakout yang berlaku dekat kawasan-kawasan support yang terdekat. Okey, tak ada breakout yang berlaku dekat kawasan support yang terdekat. Kalau kita nak assume dia, kalau kita nak tahu orang kata apa dia nak bertukar kepada trend, kita kena tahu yang dia akan breakout dekat support. Dia akan breakout dekat support, lepas tu dia akan pull back and then dia akan continuous turun lah. Okay, and then dia akan buat new lower low, new lower low. Itu baru kita kata dia akan tukar kepada downtrend. Hello, hello Anika Close, lama tak nampak. Saya tak tahulah, daripada dulu sampai sekarang saya tak tahu lagi nak sebut nama Anika Close tu ke ataupun Anika Close. Okay, so sorry. Okay, tapi untuk AJ sekarang ni dia masih lagi uptrend. Tapi wajarkah korang untuk masuk entry buy? Bagi saya itu tanya pada risiko masing-masing. Sebab kita tahu AJ ni dah berada dekat puncak. Okey, dah berada dekat puncak. Kalau korang buy dekat bawah-bawah ni tak ada masalah. Kalau korang buy dekat bawah ni tak ada masalah. Tapi sekarang ni dah berada dekat puncak. So bagi saya, tanyalah orang kata apa, diri korang masing-masing. Tengok dulu balance korang masing-masing macam mana. Okey, sebab kita pun tak tahu kadang-kadang kat puncak ni, contohlah dia retrace, kita pun tak tahu adakah dia akan naik ataupun dia akan retrace sikit and then dia membuat satu breakout. Kita pun tak tahu sebab price sekarang berada kat puncak. Apa yang kita tahu, kita faham apa yang naik akan turun. Yes, tapi apa yang naik akan turun akan ikut dengan step by step. Dia tak akan terus turun. Tak, dia akan ikut step by step. Dia akan ikut wave, dia akan buat wave dulu barulah kita tahu dia akan turun. Tapi buat sementara ni, adakah dia akan turun ataupun naik? Kita pun tak tahu. Sebab kalau dia naik, yes memang dia naik, tapi mungkin tak banyak. Sebab apa? Sebab harga dah terlampau tinggi. Harga dah terlampau tinggi. Okey, apabila harga dah terlampau tinggi, semestinya sebuah negara tu, macam contoh JPY, dia tahu dia dah lemah, terlampau lemah dengan euro, mestilah dia akan cuba fight balik untuk menguatkan balik mata wang dia tersebut. Okey, so kalau dia nak fight balik, okey, dia akan cuba membuat satulah, dia akan merangsang ekonomi dia orang ke apa kan. Okey, nanti saya tengok goal Okey, so kefahaman kena ikutlah, kena tengoklah macam tu. So bagi saya tak relevan lah untuk korang nak terus nak entry baru buy. Okey, cuba untuk cari alternatif pair yang lain ataupun korang boleh tunggu untuk dia membuat wave yang complete untuk mencari sell pula. Okey. Okey, kita tengok goal sebab Anika closing nak tengok. Cikgu boleh hold lagi ke goal? Saya dah sell start 1903, patut hold kah? Okey, kejap mana goal Okey, ni goal. Sell. Okey, Anika Kose. Macam Anika Kose nampak sekarang ni pun ni daily daily nampak tak daily ni? Okey, kalau ikutkan trend pun masih lagi uptrend. Saya dah 1903 dekat mana?
Okey, bagi saya sekarang ni nampak tak ni kat sini pun dia dah breakout dah tau. Kat sini dia dah breakout. So perjalanan dia mungkin akan lebih panjang lah. Mungkin the next target untuk go ni akan pergi adalah dekat kawasan bearish engulfing ni, ataupun kita boleh panggil dia sebagai kawasan resistance lah. Okey, dekat kawasan resistance ni. Okey, tapi buat sekarang ni apa yang saya nampak, gold akan lebih kepada uptrend bukan downtrend tapi kalau itu kita tengok trend lah. Kalau ni kan close sekadar scalping tak ada masalah kan. Scalping tak ada masalah kan. Tapi kalau scalping tu ambil lah 20 pip 30 pip kalau gold ni kan. Okey, tapi kalau kau nak hold untuk sell yang lebih lama, bagi saya tak, belum masa lagi lah, belum masa lagi sebab gold ni lebih nampak kepada perjalanan buy, menuju buy ke paras paras minimum 1941 lah. Okey, 1941 itu the next target untuk go retest. Okey, itu the next target untuk go retest. Tapi buat sekarang ni kita close, mungkin gold akan naik lagi ke atas. Kalau dia turun pun hanya sekadar retracement sahaja. Okey, jelas? Tapi kalau sekadar scalping tak ada masalah. Ambil je sikit-sikit, tutup. Sikit-sikit tutup macam tu. Okey. Okey, sama-sama. Okey. Kita tengok pair lain pula. Euro USD. Euro USD. Kan? Pair major lah, pair major. Cut profit dulu. Cut profit dulu. Janji cut profit, jangan cut loss. Okey. Waalaikumsalam Sabda lama betul. Saya lama lah tak live. Saya pun dah, nasib baik saya masih lagi ingat cara nak live. Kalau saya lupa cara nak live, saya pun tak tahu. Okey, analisa lah. Cara nak live tu dia lain sikit kan. Dia kena ada cara nak bagi orang faham kan. Takut lupa kan. Okey. Kalau macam untuk EU ni pula masih lagi, orang kata apa, dia masih lagi uptrend buat sekarang ni. Okey, kejap. Apa tak? Digital frame. Tapi buat sekarang ni kalau korang tengok dekat weekly, dia tak lepas lagi tau dekat kawasan ni. Dia tak lepas lagi dekat previous punya kawasan resistance Dia tak lepas lagi SM. Terkejut saya. Zero market. Okey, nasib baik. Okey, SM tu saya anggap zero market lah Okey. So kalau kita nampak dekat euro ni, dekat time frame weekly, dia dah berapa kali 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. 3 minggu dia cuba untuk lepas tapi tak berjaya. Okey, 3 minggu dia nak cuba untuk lepas tapi tak berjaya untuk breakout dekat kawasan resistance, okey, ataupun previous resistance. Okey, tapi apa yang berlaku dekat euro sekarang ni, dia membuat satu sideway. Okey, satu sideway kita tandakan sideway dia. Tandakan, okey, macam ni. Okey, so kita kecilkan kepada time frame daily pula. Okey, nampak tak ni? Nampak tak? So ini adalah dia punya range sideway dia. Dia tak breakout lagi. Okey. Time frame 4. Nampak tak? Dia bermain dalam keadaan sideway. Dia bermain dalam zone resistance dan juga support. So macam biasa, kalau korang nampak keadaan yang macam ni, apa yang perlu korang buat adalah tunggu breakout. Senang saja, tunggu breakout. Okey, so ini dah masuk dalam game kesabaran. Okey, game kesabaran. Korang dah masuk dalam zone yang korang dalam suatu masa yang korang perlu bersabar untuk korang tahu, untuk korang tunggu confirmation dia. Adakah valid untuk sell ataupun valid untuk buy. Kalau dia pecah kotak ni ke atas, okey, kalau dia pecah kotak ni ke atas, semestinya kita akan cari untuk buy. Kalau dia pecah kotak ni ke bawah, semestinya kita akan cari untuk sell. Okey, tapi buat sekarang ni untuk euro USD, dia tak pecah lagi kotak ni, tak pecah lagi dalam zone sideway ni. Dia masih lagi berada dalam zone sideway ni, euro USD ni. Okey, kalau korang nak tengok kata apa, nak buy position dalam jangka masa panjang ataupun korang nak sell position dalam jangka masa panjang, korang perlu tunggu dia berlaku breakout sama ada ke atas ataupun ke bawah. Okey, melebihi daripada zone-zone kotak ni. Apa yang saya tandakan ni lah, yang ni lah Okey, tapi buat sekarang ni, apa yang kita nampak, dia masih lagi berada dalam zone sideway tu. Dan kita tahu bila dalam zone sideway ni, dia ada dua kemungkinan. Dia ada satu kemungkinan lah. Okey, dia akan membuat satu pergerakan yang besar. Tapi kita tak tahu ke mana dia nak pergi. Kan? Kita tak tahu ke mana yang dia nak pergi ni. Adakah dia nak pergi ke atas ataupun dia nak pergi ke bawah. Okey.
Yang kita tak tahu dia nak pergi ke atas ataupun ke bawah. Tapi kita akan tahu dia nak pergi ke atas ataupun ke bawah kalau dia berlaku breakout, sama ada breakout ke bawah ataupun ke atas. Benda ni saya dah tunjukkan banyak kali. Sebelum ni saya tak tahulah 5-6 kali benda ni berlaku. Okey, tunggu breakout. Lepas breakout korang tengok dia punya pergi macam mana. Okey, sebelum ni saya dah ajar. Okey, tandakan high dalam high sideway tu, low sideway tu, and then tunggu je. Tunggu saja. Kalau korang tunggu, korang takkan menyesal. And then korang pun takkan loss. And then korang pun takkan menanggung floating yang lama. Kan? Okay, ataupun MC pun boleh jadi MC juga. Kan? Sebab range sideway ni agak besar. Okay, sebab ni H4. Kan? Dia lama sikit, dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. So kita tahulah dia sideway. Okay, so jelas So untuk Euro USD ni, just tunggu untuk berlaku breakout sama ada ke atas ataupun ke bawah. Kita tak kisah dia nak breakout ke atas ataupun ke bawah, janji dia profit. Okay? Tapi seloknya ke atas lah. Okay, sebab dia akan ikut trend. Kalau ke bawah tu, korang carilah TP take profit dekat kawasan support yang terdekat. Jangan tamak pula. Okay, jangan tamak pula. Okay? Okay, faham Okay, seterusnya GA. GA tak menarik lah. Saya nak tengok, nampak GCAT ni pun nampak sideway. Ni pun sideway. GCAT pun sideway. Nampak? GCAT pun sideway lagi. Saya pun tak tahulah berapa hari dah. Berapa minggu. Banyak jugalah. Banyak jugalah. Okey. Okey, kejap saya kata okey, macam GCAT ni pun kita tak tahu dia nak ke atas ataupun ke bawah sebab sideway dia dah lama bagi saya dah lama. Okey. So macam tadi juga Euro USD, macam tadi juga kalau korang nak tengok dia arah yang mana, tunggu je lah dia breakout. Tunggu je lah dia breakout bawah. Kalau contoh dia breakout bawah, masuk breakout, candle close candle close, bukan candle spike. Tinggalkan shadow, tak. Itu bukan breakout, itu reject. Okey, korang kena faham tu. Okey, itu reject bukan breakout. Candle breakout dia close di bawah paras shadow yang lepas, yang rendah yang lepas. So maksudnya dia close bawah ni ataupun dia close atas daripada level ni. So itu kita panggil dia breakout. Okey, tengoklah. Ini pun dalam game kesabaran juga, korang kena tunggu. Kan? So macam biasalah. Macam saya cakap, tak semestinya setiap hari kita akan mencari entry. Okey, dan tak semestinya setiap entry itu adalah entry yang berkualiti. Okey, korang nak cari entry yang berkualiti, korang kena tengok, korang kena sabar. Korang kena sabar, korang kena analisa betul-betul. Okey, barulah korang akan mendapat entry yang kualiti. Okey, entry yang kualiti dia takkan bagi setiap hari. Kalau dia bagi entry yang berkualiti setiap hari, kayalah semua trader, betul tak? Okey, entry yang berkualiti ni jarang-jarang timbul. Tapi kalau korang entry dekat kawasan yang berkualiti ataupun entry yang berkualiti, korang dah kenyang dah. Korang dah kenyang. Korang pun tak perlu nak pening-pening, korang hold je position tu. Betul tak? Kan? Korang pun tak pening-pening nak cari entry setiap hari. Kan? Sebab apa? Sebab korang dah dapat, korang dah pegang entry yang berkualiti tu. Okay? So ini pada newbie, korang jangan ingat setiap hari korang boleh entry. Korang akan dapat entry yang berkualiti, tak? Akan ada hari korang loss, akan ada hari korang profit, akan ada hari korang MC. Okay? Tapi benda tu akan membuatkan korang serabut, akan membuatkan korang tak fokus dekat pekerjaan nazali korang, kan? Sebab kita tahu kebanyakan trader buat forex ni sebagai side income. Tapi jangan sampai benda tu efek korang punya pekerjaan korang sekarang lah. Okay, nanti MC tak ada mood lah apa kan. So kalau korang tak nak pening-pening, cari entry yang berkualiti dan hold benda tu. Fokus pada satu pack, satu entry yang berkualiti. Kan? So hidup korang pun tenang, korang pun tak fikir banyak, kan? Korang pun tak fokus kat sini saja. Korang boleh buat kerja lain, korang boleh spend dengan family, kan? Macam tu. Okay, ini pada newbie lah. Okay, jangan ingat forex ni manis saja. Forex ni penuh dengan pahit sebenarnya. Okay, siapa yang kental sahaja boleh tahan dalam bidang forex ni. Okay. Okay, so janganlah termakan dengan sifu-sifu yang
tabur dengan janji-janji manis, yang tabur dengan profit-profit yang besar. Okey, kita pun tak tahu. Okey, sebelum dia dapat profit besar tu, kita pun tak tahu berapa loss yang dia dah tanggung, yang dia dah alami. And then kita pun tak tahu adakah dia dah cover belum loss tu. Okey, kalau dia dah cover balik loss-loss yang sebelum-sebelum tu, contoh loss dia sebelum-sebelum tu 50k, dia dah cover 50k, dia dah untung lagi 50k, itu kita kata power. Tapi kalau dia baru nak profit, okey, tak cover lagi loss, okey, tak cover lagi loss, banyak lagi yang perlu dia tanggung, itu kita panggil dia baru berjalan. Dia baru nak berjalan, dia tak berlari lagi. Okey. So janganlah termakan. Okey. Okey. So JJ ini kan closing. Okey. Saya tunjuk benda yang nyata benda yang nyata dalam forex. Korang tak suka terserah. Tapi inilah benda yang nyata dalam forex. Kan? Benda yang nyata dalam forex. Okey? Kita bagi education. Okey? Tapi dalam education kita tekankan apa itu forex, risiko dalam forex. Kita tak nak bagi korang harapan. Benda ni dalam forex bukan harapan Dia tak. No. Bukan harapan. Okey? So janganlah. Jangan. Okey, Anika close. Untuk JJ ni, okey, kalau korang nampak dekat sini JJ ni. Okey, kalau korang nampak dekat JJ ni, dekat time frame weekly, kalau korang tengok dia sebelah kiri ni, dia dah sampai dekat kawasan resistance. Okey, tapi adakah valid untuk kita sell? Korang tengoklah. Okey, dia kena buat macam mana pun, dia kena buat wave dululah. Dia tak boleh buat macam tu je kan. Okey. Tuan tak ada grup Telegram ataupun WhatsApp ke Anissa Chart Pattern? Saya tak ada. Tapi cikgu-cikgu lain yang mengajar dalam macam Zero Academy tu mungkin ada. Kita pun sekarang ada buat Zero Academy. Korang boleh tengok dekat website. Kan seorang kadang-kadang dia orang post berkenaan dengan Zero Academy kan. Dia orang kata apa, analisa by cikgu-cikgu ni dekat Zoom. Korang boleh join. Kat situ mungkin dia orang akan bagi grup WhatsApp ataupun Telegram. Kalau macam saya tak ada. Saya tak ada sebab sekarang ni busy lah, agak sibuk untuk saya nak fokus kat bahagian tu. Okey. So Anika close. Buat sekarang ni untuk JJ kalau ikut the bigger time frame, dia masih lagi uptrend. Okey, dia masih lagi uptrend. Okey. So dekat daily pun dia masih lagi uptrend, tapi dia dah sampai dekat kawasan resistance become support. Okey, tapi buat sekarang ni kita tak pasti adakah kawasan resistance become support ni valid. Okey. So kita akan tengok selagi mana. Okey, saya besarkan Saya besarkan. Sebab nampak tak dekat sini, kat kawasan ni dia dah breakout. Nampak tak? Okey, ni baru satu breakout. Belum kuat lagi. Okey. So kita akan tengok adakah dia mampu untuk breakout dekat kawasan ni. Kita nak tengok adakah dia mampu untuk membuat second breakout. Okey, kita nak tengok adakah dia mampu untuk membuat second breakout. Kalau dia mampu untuk membuat second breakout, bermaksud dia mampu untuk turun, untuk retrace ke bawah ni lagi. Okey, dia akan retrace kata apa? Turun ke bawah ni lagi. Okey, tapi buat sekarang ni price masih lagi cuba untuk retest ataupun breakout dekat kawasan second breakout ni. So kita tak pasti. Okey, tapi kalau dia breakout dekat menjadikan dia second breakout, so kita akan tunggu untuk retest and then baru kita sell. Okey, tapi kalau dia tak mampu untuk breakout, dia hanya sekadar rejection, so berkemungkinan dia akan naik balik. Okey, berkemungkinan dia akan naik balik. Sebab sekarang ni apa yang kita nampak baru satu breakout, belum lagi second breakout. Okey, sebab zone ni, yang zone kotak ni adalah kawasan RBS, resistance bukan support. Okey, so kita kena tengok dia breakout dulu, barulah kita boleh tahu dia nak turun ke bawah. Dia nak turun. Kalau dia tak mampu untuk breakout lagi, berkemungkinan dia akan ikutlah trend asal dia akan naik balik.
Okey. So ini adalah kawasan yang kita kena tengok adakah dia mampu untuk breakout atau tidak. Jika dia tak mampu breakout, dia reject, berkemungkinan price akan naik balik ke atas. Okey? Faham Jelas? Kan? Kena tunggu breakout dulu. Kena tunggu second breakout. Okey. Sabar je lah. Macam ni kan, sabar je. Okey. UCHEF cikgu UCHEF Kalau ikutkan UCHEF ni, saya bagi tahu lah. Salah satu sebab saya tak suka UCHEF ni, sebab apa? Sebab dia naik banyak, dia turun pun banyak. Dia susah. Kita susah untuk tengok dia buat satu perubahan trend. Tahu tak? Sebab tu saya tak suka UCHEF. Tapi kita tengoklah. Tapi yang kita boleh tengok, kita tengok. Okay? Tapi kalau tengok weekly ni pun, kan, kalau tengok weekly ni pun, dia mungkin akan mencari support tau. Dia mungkin akan mencari support yang bawah untuk dia retest. Untuk UCHEF. Okay. Sebab sini dia dah breakout. Sebab dekat kawasan sini dia dah breakout dah. Dia dah membuat satu high baru. Okay, kita nampak dia dah buat satu high baru. Okay. So cuma sekarang ni, apabila dia dah buat satu high baru, dia akan retrace untuk mencari kawasan support yang terdekat. Okey, tapi macam korang boleh nampak dekat sini, tak ada kawasan support yang terdekat. Yang kawasan support yang terdekat adalah dekat bawah ni. Okey, dekat bawah ni. Dekat sini. Dekat level ni. Okey. Dekat level ni. Dekat level ni. Okey. Then korang menampak price sentiasa membuat new low breakout. Kan? Tapi sekarang korang menampak. Korang tandalah kat sini. Okey, ni new low ni. Okey. So kalau contohlah dia nak pergi lagi bawah sampai bawah ni. Dia kena breakout previous low, betul tak? Dia kena breakout previous low baru dia boleh sampai dekat kawasan ni. Okey. So kita akan tengoklah sama ada dia boleh breakout dekat kawasan new low ni ataupun tidak. Kalau dia tak berjaya untuk breakout kawasan new low ni, dia reject kawasan new low ni, ini mungkin tempat untuk menjadi batu lonjatan untuk dia naik ke atas balik. Okey, sama ada dekat sini ataupun dekat sini. Okey. Cuma sekarang ni dia tak lepas lagi. Okey, dia masih lagi, orang kata apa, masih lagi berada dekat kawasan sama, masih lagi berada dekat zone support yang sama. Okey. Tapi kalau dia breakout, dia mungkin akan pergi dekat kawasan support bawah ni. Dan kita akan tengok sama ada dia akan berlaku rejection. Kalau dia berlaku rejection, mungkin dia akan naik ke atas balik. Tapi kalau dia hanya bermain-main dekat sini, dekat support yang baru ni. Okey, dekat support yang baru ni, so berkemungkinan dekat kawasan yang support yang baru ni mungkin akan menjadi tempat untuk dia naik balik ke atas. Okey. So faham tak? Ni korang boleh tarik lah trendline ni, nampak tak trendline ni? Tarik macam tu. Gitu. Nampak tak? Okey. Jelas? Cuma nak tengok dia buat satu candle arah, tengoklah dekat time frame yang lebih kecil. Tunggu candle satu candle momentum, satu candle besar, satu candle arah, baru korang tahu yang kawasan ni, okey, kawasan ni yang dia akan start untuk naik. Kan, kalau candle yang ada sekarang ni hanya kecil-kecil, candle volume tak ada, tu tak support lah.
tak support dia punya kenaikan tu, tak support dia punya buyer punya kekuatan. Kalau dia boleh keluar satu candle momentum, satu candle volume yang besar dalam candle tersebut, itu mungkin akan support pergerakan ke atas. Okey, candle pun memainkan satu peranan yang penting, bukan sekadar trend. Okey, so dia mix up semua benda dalam satu. Trend, volume dalam satu candle tu, okey, candle arah, price action, kan? Sebab sekarang kita nampak tak ada price action lagi. Tapi kalau dia boleh keluar satu candle momentum, cantiklah untuk support benda tu. Faham so semua benda tu berkait rapat. Dia saling bantu. Okey? Okey. So ada apa-apa soalan tak? Nak tanya sebelum kita end. Okey, sebab hari ni saya nak buat 9.40 je. Okey. Untuk jujur kat korang, baju saya ni dah basah dah peluh dah. Dah peluh dah. Okey, sebab PC depan ni belakang ni apa? Belakang green screen. Lepas tu angin tak sampai dekat saya kan. Dia jadi bahang. Macam mana tahu. Saya pun dah macam dah pening-pening. Okay, so sebab tu saya buat ni. Kalau tidak saya buat dalam 50 minit 60, ni kan. Sebelum ni saya buat kat office tu tak apalah, sejuk. Kan saya buat kat rumah aircon dah rosak. Pakai kipas je lah. Aircon ruang tamu dalam bilik tak apa, tapi dalam bilik sempit pula. Okay, so ada apa masalah nak tanya sebelum kita nak end? Tak ada Okey. So kalau tak ada, itu je untuk malam ni. Kita akan jumpa pada hari Khamis. Waktu yang sama juga pukul 9. Okey, so jangan lupa lah masuk awal. Okey. So semoga benda ni bantu korang daripada segi tips, cara nak trading ke apa kan. Cara nak tanda support, macam mana korang nak tahu support. Semoga korang faham lah. Okey. Tapi selalunya yang lama-lama saya rasa kebanyakan dah pandai dah bahagian tu, nak tahu support mana, resistance mana, diorang dah pandai dah. Okey. Kan? Okey, so itu je untuk malam ni. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Okey, dan diberkati, dijauhkan daripada segala penyakit lah. Okey, so jaga diri masing-masing. Okey, so kita akan jumpa lagi pada hari Khamis ni. Okey, so itu je untuk malam ni. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi, bye bye.